me go. Yo, apa khabar semua? Salam sejahtera. Bertemu kembali dalam satu lagi edisi Berbulu dengan Ben. Dan hari ini hari yang sangat suram, muram, tak berapa nak ceria lah disebabkan kemaluan yang dirasai oleh fan-fans yang bukan fan Liverpool, Spurs ataupun Manchester City kan. Tapi masih bangga memakai jaket walaupun kena bantai 7 biji dalam 2 game berturut-turut. Kita masih lagi banggalah. Apa pun, aku tidak kesorangan hari ini. Aku ditemani oleh 2 tetamu istimewa. Yang satunya adalah seorang raja di TikTok juga. Ramai kenal dia. Dan aku terkejut sebenarnya bila melihat dia sebenarnya follow aku dekat Twitter. Secara tak langsung, aku DM dia. Dia DM aku balik. Macam itulah jadinya kejadian di mana dia muncul pada hari ini. Arvin Turu, apa khabar bro? Khabar baik bro. Thank you for having me here today. Alright. Kat sini kau sopan santun je Always. Oh. I mean, selalu macam tu kan. Okey. Tak, sebab aku dah biasa send video TikTok dia kan. Farid, apa khabar Farid? Macam ni akhirnya berjaya mengeluarkan diri daripada gua yang sesak. Berimpit-impit. Ada yang berbelang, ada yang colour merah sikit. Betul. Tim kau banyak main emosi kau pada minggu ni kan? Tak apa. Menang dengan Chelsea, kalah pula dengan Bournemouth, susah nak terima. Guys, aku nak ingatkan korang, BDB sekarang ni, BDB pula. BDB. Apa lagi? Bola itu live. Semuanya ada, korang boleh stream penuh dekat platform-platform seperti yang tertera. Ada dekat Shock Podcast, ada dekat Apple Podcast, ada dekat Spotify. So semuanya korang boleh tengok episod penuh ataupun mendengar episod penuh dekat platform-platform yang tersedia selain dekat YouTube, di mana korang boleh tengok klip-klip yang kita orang akan post dari masa ke semasa kan. So jangan lupa untuk stream penuh episod BDB di Astro Go, Apple Podcast, Spotify dan juga dekat Shock Podcast. Banyak misses lah daripada Martin Odegaard dalam game ni dan aku rasa itu sebenarnya punca sebenar kenapa Arsenal tidak mencatatkan lebih daripada kosong mata dekat Villa Park. Guys, bila korang tengok game ni secara amnya, ramai dah mula mengangkat nama Aston Villa ni sebagai antara title contender pada musim ni. Okay, aku boleh tanya Farid dulu lah. Adakah kau benar-benar melihat Villa sebagai title contender ataupun tim yang serupa macam Newcastle last season? Okey, jadi pertamanya kalau kita nak sebut pasal Aston Villa ni, pada aku Aston Villa ni kalau orang kata dia adalah satu orang kata apa, title contender, masih terlalu awal. Walaupun dah 16 game tapi pada aku masih terlalu awal. Kerana ada faktor yang klub lain dah alami, pasukan lain dah alami, dia belum alami lagi tau. Okey, contoh? Injury. Alright. Kenapa aku cakap macam tu? Okey, kalau kita tengok Aston Villa kan, kalau aku tengok daripada kesebelasan utama dia, hampir 9 daripada 11 pemain utama dia mempunyai minit permainan yang hampir sama. Betul. Almost 1,400. Pau Torres, Ezri Konsa, Douglas Luiz. Betul. Jadi, diorang dah ada kesefahaman tu daripada permainan ke permainan. Jadi tak hairanlah diorang boleh menang dengan City, diorang boleh menang dengan Arsenal. Tapi kau lupa, ada 3 key player daripada last season yang missing pada awal season ni. Emi Buendia, Jacob Ramsey yang baru kembali, baru-baru ni. Itu pun dia main peranan sebagai super sub. Dan Tyrone Mings pada awal season. Ingat first game? Betul, memang betul. Tapi kau kena ingat juga, ada yang pemain baru masuk. Pau Torres. Okay, fair. Kau tak boleh nak nafikan walaupun okay, let's say pemain yang penting pada last season tak semestinya akan menjadi pemain yang penting pada musim ini. Betul. Kalau penilaian Unai Emery melihat kepada kesebelasan yang dia ada ni mampu memberikan satu persembahan yang stabil dan juga boleh bermain bola sepak menurut filosofi dia sendiri, tak ada masalah pada aku. Maksud kau dia punya quality replacement dia like for like lah. Betul. Secara tak langsungnya. Turu, Aston Villa di mata kau, adakah kau benar-benar melihat diorang ni macam tak cukup depth untuk compete untuk title? Sebab ramai kata title, sebab bagi aku top 4 fair lah aku nak cakap kan, sebab baru berapa game je. Ya, nak kata diorang tu title contender at this early kan, baru berapa game, berapa belas game, belum lagi Januari lagi. Kita pernah tengok apa jadi dekat Arsenal last season. berapa minggu diorang dekat top of the table and at the end of the day what happened? City macam tu je dia menang title. Betul. Right. Betul. So nak kata diorang title contender, it's too early. Even though with their good record, we should take it
with a pinch of salt lah. Okay, kau petik rekod kan? Okay. Aku nak tanya pasal rekod lah. Okay. 15 kemenangan berturut-turut dekat Villa Park ni adalah aku rasa antara rekod yang disamai dengan Pep punya rekod last season. Last 10 game, dia menang back to back 10 game untuk menang title last season dan termasuk 5 game awal pada musim ni, 15 kemenangan berturut-turut. Benda ni juga pernah dilakukan oleh tim seperti Liverpool yang ketika tak silap aku 2018-2019 kau menang 7 game. Lepas tu the whole season lepas tu kau menang Sampai 28 game baru dia ada macam tak silap aku 24 game kau menang berturut-turut kat Anfield kan. Betul. Sebelum seri dengan Burnley tu. Lepas tu kau go on another streak unbeaten untuk 3.5 years. Itu mental lah. Itu mental. Tu Villa tak boleh nak sentuh. Betul-betul Tapi kau faham tak? lah. Dia dah letak diri dia dalam kategori tu seawal season kedua Unai Emery. Tapi kalau kita nak cakap, kalau kita nak ambil petik tempoh demi tempoh ni pun kan, daripada awal musim berapa banyak title contender kita nampak. Spurs title contender. Yes. Brighton title contender. Oh, Roberto Di Zerbi punya orang ni akan bermain bola sepak dengan baik dan akan mengejutkan. Saya silap diorang akan berada di tempat kedua musim ni. Berapa banyak fans minta Roberto Di Zerbi dekat Manchester United? Tapi Turu, diorang menang back to back dengan City dan Arsenal bro. And kau tengok tak game macam mana diorang dismantle Man City. Okay. Sebab tu aku cakap, diorang ada core player yang berpegang pada prinsip Unai Emery tau. Kalau kau tengok betul-betul game ni kan, game Arsenal, game City kan, lawan Aston Villa, pemain-pemain Aston Villa pada aku melakukan tugas dengan secukup rasa. Dia tak berlebih-lebih. Okay. Setiap shot yang dia ambil, gol. Taklah setiap shot. Tapi kalau kita tengok statistik dia, XG dia melebihi daripada apa yang gol yang dijaringkan. Betul. And macam lawan Arsenal kan, siapa skor? McGinn John McGinn skor kan? awal. Dia tak buat benda yang merepek. Betul. Kalau pemain lain, contohlah kalau ada Bruno Fernandes kat situ kan, dia akan buat benda pelik. Dia akan track back di sana. Tapi tak, John McGinn, satu tap, terus try. Fair. So gandingan McGinn, Kamara dengan Douglas Luiz tu satu benda. Tapi Turu yang aku nak tanya kau kan, tim yang menghalang City, aku tak pernah tengok dalam last 2 season mana-mana tim yang menghalang City untuk mencipta peluang selepas minit ke-11 mana-mana perlawanan. Dalam game City lawan Aston Villa tu, lepas minit ke-11 City langsung tak ada XG, 0 XG dari segi penciptaan peluang. Adakah itu satu tanda barangkali yang Unai Emery ball ni boleh pergi jauh? So, daripada tadi kita borak pasal Aston Villa as a club. Okay, kita borak pasal player. But nobody touch about Unai Emery as a tactician. Kan? I really rate him highly. Saya respect sangat pada Unai Emery. He even has a own competition named after himself. Okay? Wow. Kan? Unai Emery League. Betul. Kan? Dia repeated dengan Sevilla dulu. Dia pergi dekat Villarreal. Of course, every Manchester United punya fan tahu apa jadi dengan Villarreal in the UEL punya final. He is a master tactician. Betul. Even dekat PSG pun, he has the highest win rate among all the other managers. Even though Laurent Blanc diorang punya best manager lah. He has the highest win rate. Yeah. So sekarang ni dekat Aston Villa, daripada tadi apa yang saya dengar, okay, player this, club this. But nobody touch about Unai Emery. Very surprising lah. Tak nak sentuh, bau tak sempat. Okay, nak pergi. Okay. So kalau kita tengok Unai Emery, dia pegang Aston Villa sekarang. And then we look at how he stopped City that day. And then one of the goal that came from playing from the back. Itu satu phrase yang semua orang cakap Ten Hag akan buat. Okay? But I rarely see that. Okay. But Unai Emery immediately showed that. Faham. Okay. Aku nak sambung lagi lama sembang pasal Aston Villa ni, tapi macam biasalah, masih tidak mengizinkan. Disebabkan kita ada seorang kat London tengah standby sekarang ni. Nama dia Eli Famira dan dia tengah standby untuk BDB di London. Silakan Eli. Hi BDB, hi Bern and hi everyone dekat studio and dekat rumah. Eli tahu korang tak sabar cakap pasal Arsenal and Eli rasa korang memang patut cakap pasal Arsenal. Kekalahan pertama berdepan dengan Unai Emery 1-0 setelah beberapa kemenangan yang the Arsenal dah letak dalam poket diorang untuk musim ni. I think generally secara keseluruhan macam Arsenal memang nampak sloppy. The first 15 minutes Arsenal lambat sikit nak settle down, but after that macam slowly took charge tapi not enough. Tak boleh nak accept ada 12 turnover dalam first half untuk Arsenal create a lot of chances tapi
2 shots on target je and can see, well, tak ada Arteta dekat sideline, but probably itu satu factor yang Eddie tak nak guna sebagai excuse. But to see overall how Arsenal just needed this lesson untuk understand you need to be very, macam precise, sharp and very convincing when it comes to finishing. I rasa that was probably one of the biggest talking point lah untuk game ni. Also at the same time, maybe it's not so bad untuk kalah 1-0 dengan Aston Villa yang baru kalahkan Manchester City 1-0 juga, as compared dengan kawan kita, tim dia yang kalah dengan Spurs 4-1, and then Spurs yang kalah 4-1 dengan Chelsea yang tengah mengalami identity crisis, probably one of their worst seasons in history. So faham tak, bila kita letak semua benda ni dalam perbandingan, rasa macam okay je Arsenal kalah dengan Aston Villa 1-0 tu. Tapi Eli nak tengok you guys analyse bila cakap pasal kekalahan Arsenal ni, seberapa tinggi tahap kerisauan yang kita orang patut ada berdasarkan performance against Aston Villa. Sebab bagi Eli macam tidaklah terlalu merisaukan, tapi penting untuk untuk you guys analyse, untuk understand seberapa convincing Arsenal boleh pergi untuk title musim ini sekali lagi kalau kita orang dapat lah. Tapi also at the same time, borak-borak pasal Arsenal tu, borak-borak lah dengan kawan sebelah. Dia okey tak tu Newcastle kalah? Jangan lupa makan ke? You okey? Eli okey. Bye korang. Mengajar dia. Minggu lepas dia mengah-mengah berjalan ke Stamford Bridge. Minggu ni aku tak tahu dia gosok gigi ke tak sebelum buat video ni. Aku tak sure ni. Aku tengok mata dia macam lain macam je kan. Tapi Eli, aku okey je kan. Tapi bila orang kata bila kau dah rasa reda dengan ketentuan yang kau kalah, tak kisah kau kalah 3-0 ke 4-1 ke 1-0, menunjukkan kepada aku yang kau ni scarred for life disebabkan apa yang berlaku dalam 2 season yang lepas, last season title challenge. The season before tak dapat 4th place sebab kau end up 5th dan sebagainya. Okey, tak apa. Cerita pasal reaction Arteta lepas game. Aku tanya kau dulu Farid. Bila kau tengok reaction Arteta yang terus pergi kepada VAR, terus kepada ref, yang bagi aku tak adalah controversial sangat, except aku faham Jesus punya foul tu mungkin sepatutnya penalti. Tapi yang Kai Havertz tu bagi aku memang clear handball. Kan? Walaupun ada yang akan argue kata Matty Cash handball dulu dan sebagainya. Tapi kenapa bila dalam game yang Arteta nampak tim dia struggle to create chances ataupun struggle to ambil chances kau, kat situlah kau akan lihat komen-komen sebegini. Maybe pada aku ialah Arteta sekarang ni dalam fasa yang dia tahu pasukan dia adalah agak fragile tau sebenarnya. Sebab kalau kita tengok musim ni pun berapa kali dah Arsenal come up with a late winner. Maknanya mentaliti diorang ni berterusan tau. They want to fight until the end. And bila terjadinya sesuatu seperti ini, dia nak, taklah nak kata point finger, tapi at least dia tak throw player dia under the bus tau. Supaya dia tak rosakkan moral dressing room tu. And then ini aku rasa satu evasive tactics daripada dia. Dan aku bersetuju dengan kau yang sebenarnya pada aku tengok game tu pun aku rasa sebenarnya Jesus ni sepatutnya dapat penalti. Betul sebab to be fair, last season masa yang Odegaard tolak siapa untuk gol United tu, untuk gol dia tu ada foul tu, and then orang asyik persoalkan kenapa nak tengok video dalam slow-mo. Okey, faham. Tapi kali ni this is the point of slow-mo. Supaya kau boleh nampak, sebab itu tak ada attempt langsung untuk play the ball daripada player Aston Villa. Betul. Dan itu sebenarnya penalti. Dan untuk insiden melibatkan Kai Havertz dan Matty Cash juga, sorry to say, aku rasa bola memang kena Kai Havertz dulu. Dekat dia punya lower elbow. Betul, nampak sebenarnya. Nampak. Tapi itulah, aku tak tahu macam mana dia boleh nampak yang kena Matty Cash punya tangan, sedangkan aku nampak kena dada. Tapi aku rasa Cash pun kena tangan juga. Kena tangan juga. Macam menggelumpur sikit. Tapi yang belah tangan kat dalam ni yang kena Havertz. So at the end of the day, kau attacker. Ini bab rules yang orang tak faham. As a defender, kalau it's unintentional and kau punya tangan by your side, kena sekalipun, dia considered sebagai non-penalty. Sebab dia hands by the side. Tapi bila attacker yang melakukan dan berpunca kepada gol, secara tak langsung dia kena batalkan gol tu lah. So itu memang ikut rules, memang adalah jawapan ataupun decision yang tepat. Mungkin Jesus penalty. Di mata kau Turu, kau nampak Arsenal dominate this game tak? Sebab kita ramai kata Arsenal dominate the game, Villa menang tapi Arsenal dominate the game. Pendapat kau? Dominate the game tak dominate the game, siapa menang they get the point lah. Tak kisah pun siapa dominate the game. Man United pun ada banyak game yang dia dominate. City pun ada beberapa game yang dia pernah dominate and kalah. Does it matter? Tak. They have to respond in a different game lah, better in a way. Lepas tu bila borak pasal VAR and then Arteta complaining, okay, saya faham yang season lepas pernah ada certain decision yang went against Arsenal, buatkan diorang hilang title. Okay, antaranya masa lawan Brentford.
Betul. Okay, ada satu goal offside tu katanya player Ivan tu nama Toney ni gol aku ingat lagi. siapa? Yep. Ethan Pinnock. Okay, dia tu tengah offside. Dia tu kacau laluan bola and then Interfere with play lah. Ivan Toney score. Sepatutnya VAR review bagi offside tapi tak dapat. So eventually cost the title for them. Okay lah, fair enough lah Arteta. Tapi berapa lama hang nak teruskan blame VAR? It has been going over and over and over. So at this point, bila Arteta makin banyak komplain pasal VAR, fan pun sama-sama buat benda yang sama. Okay, you can go on every social media platform. Okay, every Arsenal game there will be a fan complaining, oh VAR kenapa tak bagi ini, VAR kenapa tak review itu. Fan pun dah makin ikut perangai manager. Sekarang ni fan ataupun siapa-siapa lah tak letak accountability pada manager. Faham? Okay, manager tak cuba untuk perbaiki dalam sesuatu situasi yang dia tengah kalah ke, dia tengah seri ke, untuk claim balik point yang dia tengah hilang. Okay. And tak ada siapa-siapa yang blame, aduh Arteta kenapa tak buat better, kenapa tak buat macam ni. Tapi sebab dah terbiasa dengan manager yang always complain pasal VAR, referee punya decision, diorang pun sama-sama VAR, this is all because of VAR. VAR lah puncanya. Nampak Padahal tak? ada je game Liverpool last season yang tapi Saka offside tu diorang tak dapat tengok sebab Aku rasa ni tak apply untuk Arsenal lah. Dia apply untuk semua klub sebenarnya. Ya, tapi And there's always two side of story. One side akan sentiasa blame VAR. Last team yang aku rasa betul-betul seronok untuk aku tengok dalam title challenge adalah Liverpool 19-20. 18-19? 20. Sebab season tu tak ada langsung kau dengar kontroversi pasal dia. Sebab dia keep on clawing and dominating the league. Salah satu ciri-ciri yang kau nak jadikan pasukan kau sebagai juara ialah engkau kena tahu apa benda yang kau boleh kontrol dan benda yang kau tak boleh kontrol. VAR ni bukan dalam kontrol kau. betul? So, kalau engkau sebagai, let's say, engkau title contender and then tapi engkau nak mengharapkan satu aspek iaitu VAR untuk membantu kau mencapai perjalanan kau tu, kau tak cukup bagus. Tu pada Exactly. aku. Kau That's tak my cukup point. bagus. Last, kau rasa ni wake up call ke untuk Arteta? Kalau kau fikir balik, gol lewat dalam game Brentford. Lepas tu agak nervous ketika bertemu dengan Wolves bila dia Cunha score late goal tu untuk kekalkan result 2-1 tu. Lepas tu kau pergi dekat Luton pun hampir-hampir kalah, boleh kata hampir-hampir seri. Berseri. Last minute ataupun last second punya gol kan. So, 97 ramai minit. kata benda ni mentality champions kadang-kadang bila kau score lewat untuk menang game dan sebagainya. Tapi pada waktu yang sama, bila dah kerap sangat berlaku, ada possibility yang benda ni akan memakan diri dalam game-game akan datang? Kalau dia teruskan dengan benda-benda macam ni, VAR tak menyebelahi pihak saya, referee tak menyebelahi pihak saya, angin lah, rumput lah, of course lah, nothing is going to change. Betul, Pasal wake up call, dia patutnya dah wake up beberapa season yang lepas. How many billion he has spent? Billion he has spent kan. The last trophy yang dia menang, FA Cup, are we going to consider Community Shield ya? Tak. Okay. Okay. Alright. The last trophy yang dia menang, FA Cup, is from the squad that Unai Emery built for him. Dan Okay. dia masuk masa semi-final ni kan? Tak salah aku. Yes. Ke quarter? Semi quarter somewhere around there. Okay. Lepas tu, sejak dia start build squad sendiri, apa yang ada dekat Arsenal sekarang? 8-8-5-2 Ongoing season sekarang. ni tak tahulah. Ongoing. Okay guys, kita tak cukup masa. So Okay. kita kena berehat sebentar, turun. Kau punya mood dah tengah cantik, kau maintain kau punya mood ni. Okay. Kita akan sambung kejap lagi dengan So Arteta selamat sekarang? selamat buat masa ni dah. Okay. Buat masa ni. Okay. Chelsea dan Man United pula, aku perlukan tenaga kau. Boleh. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Look at me go. Everton dan Dyche Ball dah, aku rasa sekarang ni boleh dikatakan dah integrate 100%. Sebab kalau last season kau nampak dia slowly cuba untuk dapatkan identiti dia. Sekarang ni hampir pasti bila kau tengok corak permainan diorang betul-betul strong at the back, low block, transition game dengan adanya pemain sayap macam Jack Harrison, Dwight McNeil. Tak kisah tak ada bola. Betul bro. Physicality Onana tak ada, kat tengah pun tak ada masalah. Doucouré ada dekat situ. Macam ni kau nampak, kau first and foremost, Everton punya mentality lagi-lagi selepas dipotong 10 mata. Seolah-olah diorang nak membuktikan sesuatu. Betul. They have a point to prove. Dan bukan saja Everton, malah fans diorang sekali. Sebab akan ada dakwaan baru tau. Yang mana walaupun diorang dah breach dia punya rule, financial fair play dan juga profit and sustainability rule. Diorang dah breach. Tapi ada klub lain yang tak breach, relegate. So akan ada claim daripada klub yang tak relegate ni
klub yang relegate ni, kenapa Everton boleh main macam ni tapi dia breach this rule. Betul. So kita orang nak compensation. Antaranya Leeds, Burnley. Betul. So ini kemungkinan lagi akan menolak lagi lah keuntungan daripada klub Everton ni. Tapi pada aku sekarang ni kan, apa atmosfera yang berada pada Everton ni kan ialah like it is us against the world. Diorang fighting all the way out. Aku nampak game ni Chelsea lawan Everton ni, diorang fight all the way out. Tak ada mengalah even 1 second sekalipun. Betul. Even diorang punya speciality iaitu off the ball movement, diorang tak possess. Diorang tak possess game ni, aku rasa. Diorang macam biar je. Tapi they hit at the clutch mark tau. Betul. Bila sampai waktunya, time tu lah kau hit. Don't buat benda yang mengarut, hit macam tu. Okey, kita tengok dulu Turu. Ada satu grafik yang kita nak share dengan korang berkaitan dengan macam mana performance Everton dalam 4 game selepas diumumkan mereka dipotong 10 mata. Okey, fine. Dia kalah dengan Manchester United dalam game yang aku rasa diorang banyak cipta peluang sebenarnya. Cuma kerana wonder goal Garnacho dalam masa seminit beberapa saat yang mungkin buat diorang sentap sikit. Dan pada waktu yang sama, diorang tak boleh nak bangkit semula. Tetapi selepas ni, kau tengoklah result diorang. Away menang kat Forest. Menang dengan Newcastle 3-0 tu kau hajar. Lepas tu, siap Pickford boleh Bergaduh. buat cek pasal pula dengan Bruno apa semua kan. Lepas tu Everton 2-0 dengan Chelsea yang paling latest yang kau cakap, diorang seumpama diorang fight daripada first sampai last minute. True. Apa pendapat kau tentang Everton this season di bawah Sean Dyche ni? Sebab kalau ikutkan, kalau diorang tak kena potong 10 mata, diorang dah 23 mata sekarang. Exactly. Top 10 tau. Number 10. Oh, Exactly number number 10. Yes. So, okay. Everton Hina Chelsea. Okay. So kita ada Sean Dyche dekat Everton. Professional in keeping a bottom table team in the league. Betul. To sustain. Okay, kita pernah tengok dia buat dekat Burnley. Betul. Okay. 10 tahun dekat Burnley, 6 consecutive season dia duduk dekat EPL. So he's going to do the same thing over lah dekat Everton. Cumanya sekarang dia ada apa, macam orang kata kena nerf. Dah in gaming term. Kena nerf. Okay, kena tolak 10 point. So you have to start from the bottom. Lepas tu bila dah kena potong 10 point tu, mestilah kita expect okay, diorang ni tengah marah. Next team ni mesti kena lau. And next team was Manchester United. Masa tu saya ingat habislah MU ni. Main pula dekat away. Tapi early lead yang Garnacho bagi tu dah bagi advantage dekat Man United. They will be a little bit down morally. Okay, too early bro. Betul. Berapa minit tu? Kena gol. Mesti tak sampai 2 minit pun. Saya baru tengah on laptop Estrogo. Okay, baru on laptop. Selalunya saya adalah siapa semua kan. Baru Pandai dia. Tengok guys Estrogo. Bodek dia kuat lah. Alright. So saya baru nak makan jajan saya tu. Lipat gol. Goal of the season tak tahu orang cakap. Okay, anyway. Puskas apa bagai kan. Yes. Okay, kita move on. Sebab kita move on. Aku rasa Chelsea adalah topik yang lebih menarik pada ketika ini kerana aku rasa dah hampir setiap selang 2 minggu kita akan sembang Chelsea lah. Sebab dia dah kembali kepada position dia last season. Which is ramai fans Chelsea sendiri takkan jangka dengan spending 1 bilion tu tolak tepi lah. Sebab aku rasa benda ni memang dah dikecohkan sangat dekat semua media kan. Tapi kau kena berbalik kepada benda ni apabila Pochettino buka mulut dia lepas game bro. Boleh cakap statement yang aku rasa aku kena duduk dengan Lawrence Stewart dengan Paul Winstanley balik. Nak kena tengok kita kena buat transfer lagi. Gila apa buat transfer lagi? 1 billion bro. No, actually it's a good thing. Okay, Pochettino is doing that. So apa? Dia tunjuk yang dia ada karakter yang demanding. Okay, dia tengah kalah. Dia tengah nombor berapa sekarang? Dekat 12, Liga? 12. Nombor 12. 19 point. Okay, 19 point. Even though dah spend banyak-banyak macam tu. Okay, but still, dia tunjuk, okay, I need more money. Give me some more players. Okay, but my point is, apa structure kau? Kau kata ni projek. Tapi kalau projek kau, setiap seminggu, 2 minggu kau cari wonder kid, mana keseimbangan kau dalam squad ni? That's where I'm coming. Okay, dia demand duit. Lepas tu kalau dia dapat lah player dia sekali pun Januari nanti. Boleh ke dia prove better? Okay. So, who is Pochettino dekat sini? Okay, look at this track record. Dia tu siapa? Dia tak adalah pedigree orang kata sebagai... Kan? Apa keyakinan Todd Boehly hire dia untuk manage a broken Chelsea team? Sebab dia adalah seorang manager yang boleh develop young players. Dah terbukti benda tu dekat Spurs dulu. Maybe dia nak beralih arah daripada Chelsea yang sentiasa buying and sacking manager and then buying and then maybe Todd Boehly nampak sebagai Pochettino ni adalah satu long term project yang mana aku nak kau develop player kita sendiri. Itulah yang Chelsea silap. Selama ni there have been a success driven club. Manager comes in,
menang trofi, simpan. Tak menang trofi, keluar. Betul. Come in someone new, menang trofi, simpan. They've been doing that. Tapi tiba-tiba sekarang nak trust the process. Nak rebuild daripada bawah. Padahal Nak kan develop teruk, yang players. Buat apa? Kenapa bukan last season or the season 2 seasons ago. Diorang menang segala cup club level boleh menang. Maksud kau sebelum League. take over lah. Ada Tuchel. Yeah, sebelum take over. Ketika zaman Tuchel bawah Pak Roman ketika Betul. itulah Yes. kan. Why suddenly want to change everything? Tak, perubahannya adalah kerana masuknya rejim baru iaitu Todd Boehly dan juga Bernard Iqbali yang mengubah perception Chelsea which is diorang nak pursue multi club punya system. And at the same time they want to go for young players sekarang. Wonder kid yang semua. Andre Santos dia beli sekalipun bro, pergi hantar Nottingham Forest, member tak dapat game time pun. Sebab aku rasa sekarang ni apa yang Todd Boehly yang dah buat sebenarnya, dia nak convince nama shareholder. Sebab seingat aku lah, dia masuk bukan duit dia semua tau. Dia ada konsortium dia. So apa yang dia buat sekarang ni adalah proses untuk dia dapatkan keyakinan untuk dapatkan duit datang lagi. Kita pun tak ada pernah dengar dia pernah je buat komen benda-benda mengarut sampai 12 player atas padang. Nak tukar jadi London Cowboys, bukan tak pernah. Betul. Dia memang benda mengarut dia cakap tu normal lah bro. Tapi bila kau dah spend 100 million lebih kat Caicedo, dekat Enzo, dekat Nkunku, okay fine, Nkunku belum main lagi pun. Even Lavia kau spend 50. Tapi still tak nampak player-player ni orang kata ada ROI dia dari segi return of interest or value dia kan. Sebab itulah kat benda aku cakap tadi. Sebab itulah antara special yang tadi kita sembang pasal Aston Villa kan. Itu special Aston Villa. Dia boleh maintain first 11 dia every week. Chelsea tak boleh. Dia tak boleh buat benda tu. Ada je yang nak tweak. Kadang-kadang maybe lah unnecessary tweak untuk adapt to the game. Tapi macam Turu cakap, kalau dia been a success driven club, kenapa nak kena hancur, kenapa nak kena buang benda tu? Betul. And aku yakin kalau Roman still ada lagi, dah long gone dah buat benda tu. Betul. Dia in the first place dia takkan hire manager Graham Potter tu. Faham? Dia akan kau balik Gus Hiddink, kawan dia. Dia maknanya dia nak instant success lah yang kau maksudkan. Yes. Tapi dia sedih bro bila kau tengok Conor Gallagher, which is of course produk kau sendiri. Ini aku tak faham. Aku takkan faham benda ni walaupun benda ni dah pernah dibincangkan beberapa kali Turu. Kalau kau kata kau tukar identity club ni kepada kau nak nurture new talent, young talent dan sebagainya, tapi kau punya talent sendiri kat Cobham tu pun kau pergi jual. Betul. Macam kita pernah cerita pasal Lewis Hall apa semua kan. Apa gunanya? Sebab kau ambil talent baru daripada luar, kau ambil ada yang kau loan out dan sebagainya. So apa logiknya sistem ni yang tak ada keseimbangan di mata aku. Betul. Sebab almost fan Chelsea pun akan cakap every week dia dengar rumours akan ada rumours link dengan Wonder Ada Kid. player baru. Wonder Ada je Kid. player yang nak. Kan? Sedangkan benda ni dah terbukti dalam so far setahun atau setahun setengah tak membawa kepada apa-apa kan. So itu hakikatnya tentang Chelsea pada ketika ni. Ada yang dah write off season ni, mengatakan the season is over. Di mata kau sejauh mana Chelsea akan mengakhiri saingan Liga pada musim dia? One game a week je, tak ada Betul, tak UCL ada apa bagai. Selain daripada kena relegate dengan menang apa-apa honors, diorang akan Tapi diorang buat masih lagi benda-benda dalam tu lah. Carabao lah, quarter final. Kan? Lawan Newcastle dekat suku akhir nanti. Okey, tak apa, kita move on ke Manchester United. Ini satu lagi. Krisis-krisis macam mana pun, bila aku tengok kedudukan Man U dekat table, tak fair untuk kata krisis sebenarnya. Walaupun memang krisis dari segi standard Man United diletakkan, orang kata disamakan lah based on zaman kegemilangan Sir Alex Ferguson satu ketika dahulu. Hampir setiap minggu Erik ten Hag dan anak-anak buahnya akan dijadikan bahan bualan di seluruh media sosial, dan aku tak sangka sebab aku rasa semua orang fan Man United sendiri mungkin merasa, kau sendiri mungkin merasakan ada satu turning point lah pada ketika menang dengan Chelsea sebab they played well. Tak ada. Aku tengok game tu, Tak ada. tak, aku secara jujurnya, aku walaupun lupakan dia kalah dengan Newcastle apa semua, tapi bila aku tengok game Chelsea tu, nampak dua tim yang tengah krisis, tapi Man United one level ataupun 2-3 level di atas Chelsea dalam game tu. So aku ingat mungkin ada satu turning point lah pada ketika itu. Okey. Dua-dua fan Man United. Silakan. Silakan Turu. Silakan. Oh, saya dulu Sila dulu. Sila. Okay, so apa tu, saya tak nak borak pasal game Chelsea tu because it was a fugazi game. Okay, benda tu tak relevan. Kalau dia boleh tunjuk prestasi yang bagus lawan Chelsea, kenapa tak boleh tunjuk dekat Bournemouth? Okay, so lepas tu kita tengok pula dengan Ten Hag punya post match interview, pre-match interview, any interview lah. Basically hampir semua benda dia akan spin any positivity. Itu bagus, ini bagus.
even lepas kalah dengan Bournemouth ni pun, dia cakap apa? Next we will have home games, and apa dia cakap? Cari balik. Ni, Old Trafford is not a nice place to come for any opponent. Lepas kalah 3-0 dengan Bournemouth. How? Dah hilang aura dah. What face are you using to speak the lies? This kind of lies, kan? Okey, ada satu grafik yang kita nak share dengan korang juga berkaitan dengan Manchester United ni dan juga jadual perlawanan akan datang. Sebabnya, kalau kau rasa sekarang ni tengah parah, kau tengoklah remaining matches akan datang ni. Start dengan Bayern, Liverpool tak payah cerita lah. Itu ramai dah war-warkan mungkin game terakhir Ten Hag dan sebagainya. Kalau kena laut 7-0 atau lebih atau kurang dalam game tu. West Ham away pun not easy. Villa, main Villa home. Okay, saya back home. Tapi home pun berbunyi, kau tahu apa yang jadi kan. Dan Nottingham Forest bertemu dengan Manchester. Okay, itu mungkin dah jadual dia dah makin kurang sukar lah. Tapi hakikatnya, dia bukan isu inconsistency bro. Ada fan Man United pula yang balas aku dekat Twitter dan sebagainya. Dia mengatakan, Burn, kau kena faham Bournemouth tengah form sekarang ni. Kau jangan underestimate Bournemouth. Tak, ni fan Man United sini yang cakap dengan aku. Apa yang formnya dekat tim nombor 14 kat Liga? Betul. So, okay, itu yang aku nak tanya. Okay, fine. At the same time, kita respect Bournemouth. They are on a good run. They got good players. Okay, a few good players. Solanke, Senesi. Kau boleh kata. Tapi dalam semusim, berapa kali kau akan petik nama player-player? This is the season yang aku rasakan it's for everyone sebenarnya tau. And siapa yang akan come up top on this season ialah orang yang pandai ambil kesempatan ke atas kelemahan tim-tim lain. Okay, mungkin apa yang fan United cakap kat kau tu mungkin sebab dia nak bidas, sebab kau pun kalah juga dengan Bournemouth. Betul, aku tak nafikan. Tapi game ni, aku cakap specifically pasal game United dengan Bournemouth ni kan, ia sebenarnya adalah mangsa kejayaan dengan Chelsea tau. Mangsa kejayaan dengan Chelsea, mangsa kejayaan dengan Everton. Kenapa? Sebab throughout the game, semua taktik permainan digunakan untuk accommodate Garnacho dan juga McTominay, antara dua player yang paling inform. Kenapa aku cakap macam tu? Kenapa kau letak Luke Shaw dekat Centre back. Aku faham memang ada trend yang orang letakkan fullback sebagai centre back. Kita tengok Alaba macam tu, yang kita tengok recently Theo Hernandez kat Milan macam tu. Tapi last season Luke Shaw main as makeshift centre back. Okey apa? Betul. Okay, now what is he doing? Okay, sekarang hancur, especially game lawan Newcastle. Itu yang aku pelik. Bila lawan Chelsea, dia tak main as a centre back, dia main as a left back. Dah jadi. Kenapa kau chop and change benda yang dah jadi? Ya, betul aku cakap. Dia nak accommodate supaya Reguilon boleh tarik space keluar lagi dan Garnacho boleh cut in and try shoot. Okey, kita ada seorang caller, fan Man U kat bro. Okey, bagus. Mungkin kau boleh sembang dengan dia orang juga. Okey. Nama dia siapa Hello? Nama lawyer. Nama lawyer? Najmi. Perak peminat Man United. Najmi, kau bagi secara jujurnya pendapat kau sendiri tentang klub kau sekarang. Apa yang kau nampak? Saya rasa tak boleh pergi jauh lah. Okey. Teruskan bro. Tak boleh nak kejar top 6 tu. Tapi untuk dapatkan UCL punya slot, rasa tak lepas kot. Risau pasal UCL slot Tapi masuk UCL apa nak jadi bro? Ni pun dah bau-bau UEL pun makin jauh masalahnya. Boleh menang lawan Bayern ni. Okey. Confident tu penting bro. Betul lah. Frankfurt pun boleh bantai 5-1. Takkanlah MU tadi. Tapi bro, bila cerita pasal kau punya signing this season Erik ten Hag punya signing sendiri, which is Amrabat, Mount, Onana, siapa seorang lagi? Amrabat, Mount, Onana and one more, Rasmus Højlund. 72 million pounds. 12 games, 0 goals dalam Premier League. Apa cerita Najmi? Bagi saya, untuk Mason Mount, daripada awal saya tak setuju pun untuk sign Mason Mount tu. Dia macam tak ada pun dalam squad tu. Okay. Untuk Højlund, kita kena bagi masa lah sebab dekat dah bagi UCL 12 game dah. Apa lagi masa? Dekat tapi UCL dia boleh dia score. score kat UCL lah kan. Okay. Lepas tu Amrabat form dia untuk ada certain game dia boleh pergi, ada certain game dia tak on form. Okay. Tapi kalau ada certain game tu intercept dia semua okey. Faham. Najmi, aku appreciate kau kita orang bagi point kau. Jangan serik lain BDB. Aku nak sambung balik apa point-point kau ni dengan Boleh bagi cakap jelas tak? Boleh, apa dia? Saya nak tanya lah, kenapa
Ten Hag ni dia boleh start Martial instead of gunakan Højlund. Okay, good point. Terima kasih. Okay. Itu yang aku pelik kak. Sebab ingat tak game Newcastle di mana Martial angkat tangan apa semua bergaduh dengan Ten Hag. Lepas tu keluar pula statement dekat media yang 50% of the dressing room tak support Ten Hag. Baru ni, pre-match sebelum Bayern ni, McTominay keluar. No, we all support Ten Hag. Aku confused lah bro. Apa cerita sebenarnya Tak, dalam bilik McTominay cakap ni dengar boleh, percaya jangan. Sebab dia cakap benda sama pasal Ole Exactly the same thing. Dia macam skrip Dia macam skrip. Dia akan simpan. Okay, inilah masanya aku nak tweet benda ni. Minggu ni turn kau sikit good, kau cakap benda ni. Tapi kenapa sampai bengang nak halang media masuk lah pelbagai. Dia macam ni lah pada aku. In a nutshell kan, Manchester United tak pernah meletakkan diri diorang dalam keadaan macam ni selama ini. Dan bila aku bercakap pasal Manchester United, bukan sekadar klub. Jurnalis, koresponden, stakeholder, even sebagai peminat kita sendiri pun tak tahu macam mana nak react. Apa lagi reaction yang kita nak berikan selain daripada mencari salah? Faham? Betul tak? Faham. And then bila ada satu perkara yang disebut, perkara A, orang akan cakap pasal perkara B. Macam kau cakap tadi, event Martial ni, macam Martial lawan Newcastle, angkat tangan dan sebagainya kan. Tapi kalau bukan dia, siapa? Kalau Rasmus Asyik Højlund lah tu yang dimaksudkan. kalau Asyik nak menuding jadi Højlund bukannya turut bagus ke Rasmus Højlund? 0012 bro. Sancho masa dia tak ada gol untuk 7 game, betapa banyaknya meme dekat internet 007. Itu pun kita dah rasa malu. Ini ke player yang kita beli? Flop ke dia ni? Ni dah 0012. Tapi mungkin member dibawa masuk sebagai young player yang kau kena nurture untuk masa depan. Tapi pada waktu yang sama kat UCL dia top scorer bro. UCL top scorer yang kalah semua game. Semua game yang dia score kalah. Tapi mungkin ada argument, okay, aku just jadi orang kata devil's advocate lah. Mungkin orang kata ada faktor yang mengatakan dia tak dapat servis yang sepatutnya dalam Premier League berbanding dengan Champions. Sebab Champions League, kau top scorer dalam grup kan? Okay. Pada waktu yang sama, kau bolos paling banyak juga dalam grup. Exactly. Dan ni satu lagi yang aku tak faham lah. Kenapa nak sangat play from the back? Bila benda tu tak menjadi. Faham. Kau tengok game lawan Bournemouth ni kan. Okay, kau kena akui Amrabat bukan Busquets. Setiap kali dia dapat bola, badan dia menghadap gol tau. And bila badan dia menghadap gol, orang boleh baca dah sama ada kiri atau kanan. So, senang untuk Justin Kluivert, senang untuk Marcus Tavernier buat kerja. Antoine Semenyo. simple. Tak, aku tak boleh belah yang kau samakan dia dengan Sergio Busquets. Tapi tak apa. Okay. Bukan Sergio Kita Busquets. anggap itulah punchline untuk story Crisis Clubs dalam segmen kedua ni. Okay guys, kita akan berehat sebentar guys. Ada satu lagi segmen sebab nanti kalau aku tak sembang, orang kata kalau aku sembang terlalu banyak, orang kata aku bias. Kalau aku tak sembang langsung, kata aku lari. So kena cerita belah pasal Newcastle United. Crisis ke kalah 2 game? Tak tahulah. Bolos 7 gol bagi aku crisis. Kita akan bincangkan sekejap lagi. Jangan ke mana-mana. Okay, untuk pengetahuan kau lah Turu Okay. 2 season lepas, masa Liverpool was fighting for all the titles kan. Ya. And then diorang letih apa Quadruple semua kan. senang tu kan. cerita. Okay, season seterusnya kan diorang kan injury laden kan. Ya, okay. Okay. Masa buat show dengan Burn, dia selalu cakap dengan aku, takkan letih lagi. Takkan injury lagi. Takkan nak salahkan form Van Dijk. So, apa sekali sekarang tapi ni to be Burn? fair, aku ada sebut tentang korang main 62 perlawanan dalam season tu kan. Apa sekarang aku jadi ada sebut. dengan Liverpool? Okay, tapi bro, this is unprecedented bro. Bila kau sebut tentang injury crisis, even Sky Sports dah keluar benda ni dekat Twitter, dekat merata-rata, yang this is the biggest amount of injuries to senior players untuk mana-mana team so far this season alone. 14 injuries at one point. Kau lose your number 1 shot stopper in Nick Pope. Aku bukan nak kata itu adalah reason kenapa kita kalah. Bagi aku kenapa kita kalah adalah simple. Kita ran out of juice. Bila kau menang, kau dalam group of death bro. Carabao kau tak dapat draw yang baik. Kau dapat City lah, kau dapat Man United lah. Baik Menang kan? Next game Menang tak kan? dah aku bagi club habis lu memang menang. Masuk aku. Marah. Tak, masuk aku. Bila kau main game yang terlalu banyak yang kompetitif dengan skuad yang semakin dari hari ke hari nipis sampai budak umur 17 tahun kena masuk kau punya first 11, sampai kau punya seluruh bench sama ada adalah player otai yang sekadar dekat situ sebagai cheerleader yang macam Matt Ritchie aku masukkan, Paul Dammert, dan selebihnya semua budak akademi. Kau faham tak? Dan ini masalah aku sebenarnya. Aku tak puas hati dengan Eddie Howe sebenarnya. Sebab bagi aku faham kau learning on the job. Ini sesuatu yang baru untuk kau.
Yang kau masuk Champions League season, kau susah nak juggle between competition Carabao lah, Premier League lah, ni apa semua. Dan kau takut untuk trust budak-budak kau sendiri. Squad depth kau sendiri. Walaupun nipis squad tu, tapi kau tak trust diorang. Lepas tu kau tengok Turu, game-game macam 5 game straight, kau guna same 11 players untuk 90 minutes, tak guna sub langsung. And apa kau expect Kieran Trippier yang dalam sejarah dia jarang buat mistake macam ni lah. Okay, let's be fair. Okay, ni first time dalam sejarah aku tengok Kieran Trippier sama ni kat Atletico, dekat Spurs dulu dan sebagainya. Right back of the season, last season. Exactly bro. 2 game straight, dia lah punca, antara punca Newcastle bolos mungkin 5 atau 6 daripada 7 gol yang dijaringkan oleh Everton dan Spurs Turu. Pandangan kau bila kau tengok mini crisis Newcastle sekarang ni lah. Mini crisis, tapi Man United punya crisis lagi tinggi lah. Kira-kira macam mana tu? Mana mini je? Tak, krisis kita orang ada identity. Itu bukan krisis kita. Okay. Korang punya crisis is you don't have an identity bro. Identity korang Okay, kita orang identity crisis. crisis korang Okay. style of play korang ialah meletihkan. Betul. Physical intensity. So, okay, Newcastle memang injury driven team lah sekarang ni. Kieran Trippier pun hari tu bergaduh dengan fan. Pasal dia, do you know how many injuries we Masa have? kalangan Bournemouth kan. Fair enough. Okay. Tapi Eddie Howe have to step up lah. Betul. There are other teams also. Ini aku tak faham Eddie Howe. Ah. Baru keluar, club release Dubravka kena suntik sebab masalah bahu. Dia dengan Pope dua-dua masalah bahu. Tapi kau mainkan dia juga dalam... Kenapa kau tak trust Karius? This is nothing new Karius. Okay, never mind. One game bro, one game. This is nothing new lah. Untuk ambil injection apa semua nothing new lah. Benda biasa, Tapi aku faham. Untuk counterbalance keadaan atas padang tu kan. Cuma pada aku, mungkinlah musim ni memang dia terkejut lah. Sebab of course, bukan setakat injury laden je. Apa yang berlaku kat Sandro Tonali juga totally unexpected. And Betul. pada aku, bukannya within your grasp, bukannya kontrol kau, bukannya dia buat salah tu masa dekat Newcastle. Betul. Dia buat salah tu back then. AC Milan. Dia kau bayangkan dia ibarat kita dimasukkan dalam group of death tanpa sebarang signing this season. Cuma yang main sekarang ni Valentino Livramento je. Barnes injured, Tonali tak ada, Luis Hall tak dipercayai. So, Okay, moving forward lah Ben. Macam dengan AC Milan. wish, tough game. Sebab aku merasakan Milan home. pun baru kalah last game diorang. Luis Muriel punya gol. Luis Muriel Atalanta, and diorang semakin jauh daripada kedudukan top of the table pada ketika ini. So aku rasa diorang pun akan datang dengan kepercayaan. Kalau diorang menang dekat St. James Park, PSG seri atau kalah tak silap aku, diorang still boleh layak. Dia masih lagi open antara 4-4 tim sekarang ni. Tetapi itulah, yang aku malu satu benda je lah. Sebab 2 kali aku nampak play-play Newcastle koyak yang aku rasa tak perlu pun sebenarnya. Callum Wilson. Kau dah nampak si Jordan Pickford menganjing kau. Dulu kau menganjing dia. So bila orang menganjing kau, relax je lah. Kau buat tak tahu kau belah je lah. I mean kat situ lah yang masalahnya kita nampak mentality dia orang tu tak berapa kuat lagi-lagi bila game away. Dengan Pickford macam tu semua pun korang dah boleh koyak, dah boleh bergaduh. It clearly shows when you are at an away match, you are not mentally prepared. betul, Sebab betul. itulah banyak kalah dekat game away. Berapa banyak game away dia orang dah kalah setakat ni? Weh, Newcastle antara form paling buruk dalam Match away, betul. Away. Ha. Tapi Turu, kita ada satu tim yang boleh kita angkat sekarang ni. Angkat. Is Liverpool. Aduh. Lihat. Nak balik dulu boleh? Tak suka sembang pasal Liverpool Kena angkat tu masalah dia. Kena angkat Kena sebab angkat. bagi aku Kena hadap lagi. Aduh. Itu sabar hujung minggu Okay, ni. good point. Next game kau ni. Harap 18 hari bulan boleh ambil MC lah. Okay, to be fair, mentality monsters are back. Kau fikir secara realistik this season, berapa banyak game Liverpool main dengan 10 players, they end up Comeback. winning. Aku ingat lagi dekat St. James Park. Walaupun mendominasi mereka untuk sekitar 81 minit, Darwin Núñez buat benda yang dia tak pernah buat lagi dekat mana-mana game selepas itu. Kan? Lepas tu kau take this game for example, 75 minutes Liverpool tak main. Bagi aku Crystal Palace lah better team. Tapi Okay. keupayaan kau untuk switch dalam sekelip mata untuk score 2 goals dengan substitution, masuk Harvey Elliott apa bagai. Ni pada aku macam kita pernah cakap pasal benda ni, management Klopp ni macam mana kan. Pada aku, okay, kalau nak kata dia mentality monster kan, of course aku lagi prefer team yang dominant dulu. Tapi the intensity sekarang ni dah a bit toned down sebenarnya tau. Dia tak buat secara eksesif. Why kau nak menang sampai 5-0 padahal kalau 2-0 pun kau dah boleh menang. Dia tak nak riskkan benda tu lagi tau. Betul, faham? And dia Ya, dah masa UCL yang Liverpool nak quadruple tu. All out nak menang semua game dekat group UCL for what? Okay,
one last question sebab kita kena move on lepas ni. Mo Salah 200 goals total untuk Liverpool, 150 dalam Premier League sahaja. Ini satu soalan untuk kau turun last Bayangkan AFCON. Okay, AFCON. Okay. No Mo Salah. Dan dalam game tu ada sedikit kebergantungan kepada Salah punya goal dan assist juga kan. Okay. Kau rasa diorang akan struggle dalam 4-5 game tanpa Mo Salah? I mean, okay, it's a very I think they will struggle lah. Mo Salah is a key player. He's the best winger for them. Pernah tengok dekat position dia orang lain main. Okay, Luis Diaz pernah sweep the role with him and all. The output tak sama dengan Mo Salah. Okay, kita akan tengok nanti masa dia lawan MU macam mana output dia. So dekat situ orang akan nampak lah importance dia. Kalau dia tak ada untuk Liverpool waktu AFCON, it's a big loss for them. But itu bukan alasan untuk diorang nanti bila diorang dah bottle the league, kita orang tak ada Mo Salah. Sebab tu lah. Tapi diorang pernah hilang Salah dengan Mane season AFCON tu. Pernah. And they still did well. They still did well. Yeah. So pada aku, come on lah, it's Klopp. Dia dah lama dengan tipu. Dia faham. And he knows how to feel on top of the table. Dia mesti ada one way or another, dia mesti ada caranya lah. Betul. Tapi di season memang menarik lah. Bila kau nampak dah ada Liverpool kat situ, Arsenal fighting hard, masuk kau lagi Villa dalam conversation tu dan City. Midfield tu dah revamp betul. Itu key dia. Alright, kita move on sebab masa tak mengizinkan guys. Makin kurang masa kita, so kita nak terus beralih ke segmen fantasy di mana kita nak tengok dulu tim masing-masing. Tim aku 65 point, aku ambil -4, so maknanya net 61 point. Aku masukkan Sanchez, ini yang paling lawak guys. Aku punya keeper dua-dua dikabarkan kemungkinan tak start, injured ataupun kena replace. Sebelum ni aku ada Matt Turner. Tapi aku pergi ganti bukan Areola, aku pergi ganti Turner dengan Sanchez. Sekarang ni Sanchez pula injured. Dan dua-dua keeper aku 50-50 pula untuk game week akan datang ni. Tapi aku kena bersyukur yang aku letak Mo Salah as aku punya vice captain. Sebab Haaland memang dilaporkan tak langsung travel. So saya tak langsung ni, itu membantu aku lah mengekalkan ranking aku dalam 243k di dunia pada ketika ini. Farid, kau punya points macam mana? Total point kau apa? Ini adalah pasukan yang memang tak ambil kisah dah lepas tu. Kenapa aku cakap itu? Kenapa? Kau tahu vice captain aku kat siapa? Alamak. Kat keeper. Uish. Itu maknanya lama tak buka dah tu. Edison. Kau biar je lah. Kau punya team ni macam team game week 2 bro. Aku dah tak lama dah aku tak buka dah benda ni. Ni mungkin game week keempat, game week kelima kau lupa nak tukar. Tapi okey lah, aku just nak bagi tahu korang this week Haaland dilaporkan tidak akan beraksi dalam game week 17. So kemungkinan besar kau boleh jual Haaland, beli balik dalam game week 19. Kau boleh masukkan player macam Dominic Solanke, Martin Odegaard dan sebagainya antara target this week, ataupun Villa players sebab game week 18 tu blank game week untuk City dengan Brentford. Kedudukan Liga Fantasi Bergulung dengan Ben minggu yang selepas minggu yang ke-16 nak ingatkan korang, Pat Kapau masih lagi ada kat situ lah. Shaznul Sari ni, adik Topik, Mikel Arteta pun ada, tapi nama tim dia tu Arteta kat sini pun nombor 3 je. Okay. Betul. Turu, kau tak main fantasy ke Turu? Main tapi tak join yang ni. Aduh, lu kena join lah lepas ni. Okay, Next time. nanti saya join. Next time. Kucing pemalu di tempat yang ke-10. So kalau kau tengok kat situ dari segi 1021 point, aku ketinggalan sekitar 70 point daripada top 10 Liga BDB pada ketika ini. Tetapi hakikatnya target aku masih lagi top 100k ataupun top 50k in the world daripada 10 juta pemain. Itu dah kira memadai lah. Tapi guys, apa expectation kau untuk Man United Bayern, Newcastle Milan secara pantasnya? Secara pantasnya aku mengharapkan tak kena teruk lah. Itu je. Main home bro. Aku tak nak United main UEL langsung. Tak, main home tu apa masuk home sekarang ni? Dah tak relevan. Certain team kalau dia tengok team dia main dekat home, main home minggu ni no problem. Okay, so no apa problem. prediction korang ni? Itu yang aku nak tahu. Okay, nak predict. Kau nak emosi lagi lah. Aku rasa lah. Bayern pun mesti diorang baru kalah kan. Okay. So diorang mesti nak something untuk ada respon untuk diorang punya fans. Okay. Aku masih menunggu prediction ni. Kalah. 1-0 kalah dengan Bayern. 1-0 Hoyland. Okay, Newcastle Milan. Newcastle Milan. Sorry Abun, Milan aku rasa. Serius St. James Park bro. Boleh kot Newcastle. Tak, aku rasa Milan lah. Sebab St. James Park bro. Sebab dua nama Giroud dengan Jovic. Kau lupa Isak dengan Wilson bro. Kau tahu defensive line kau? Okay, aku agak takut dengan benda tu. Tapi this is St. James Park lah. So far 7 wins 1 loss. Okay guys, terima kasih Turu, terima kasih kepada Farid Zulkarnain. Farid Rozaini. Tengok aku dah boleh lupa nama kau. Sekati aku. Terima kasih kepada anda semua. Ingat, kita bukan panik, kita bukan expert, kita sekadar peminat bola sepak macam korang. This is BDB, jumpa lagi minggu depan. Bye.
Look at me go.